اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. Dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami, wahai Hud, nampakmu berada dalam kebodohan. Dan sesungguhnya kami fikir engkau adalah dari orang-orang yang berdusta. Nabi Hud menjawab, wahai kaumku,
Tidak ada padaku sebarang kebodohan, tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang lelaki dari golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu? Dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Nabi Nuh, dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh badan kamu, maka kenanglah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya. Mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh datuk nenek kami? Kami tidak akan menurut. Maka datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya telah tetaplah kamu akan ditimpa azab dan kemurkaan dari Tuhan kamu. Adakah kamu hendak berbahas denganku mengenai nama-nama yang hanya kamu dan nenek moyang kamu menamakannya, sedangkan Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya? Maka tunggulah kedatangan azab itu. Sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang turut menunggu bersama-sama kamu. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersertanya dengan rahmat dari kami. Dan kami binasakan serta putuskan keturunan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Masih lagi dalam penafsiran Suratul A'raf. Surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-8. Pada ayat yang ke-65 sehinggalah ayat 72. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengisahkan tentang Nabi Allah Hud AS. Kalau sebelum ini pada ayat 59 hingga 64, kita membacakan kisah Nabi Nuh AS yang merupakan rasul yang pertama yang diutuskan dan kaum yang menderhaka, yang menolak ajakan dakwah Nabi Nuh AS sesudah baginda berdakwah selama 950 tahun. Telah dibinasakan oleh Allah dengan taufan dan banjir besar. Maka selepas kisah Nabi Nuh, di antara kaum yang terawal yang muncul, yang hebat tamadunnya ialah kaum Ad. Kaum Ad ini ialah selepas kaum Nabi Nuh AS. Kerana kita tahu dalam zaman kekufuran yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, maka Nabi Nuh AS membenterasnya sehingga semua orang-orang kafir hancur. Lalu diselamatkan, Allah menyelamatkan hanya yang berada dalam bahtera. Kemudian Nabi Nuh ini melalui anak-anaknya membentuk kabilah-kabilah dan puak-puak manusia yang banyak. Yang paling terkenal di kalangan mereka ialah kaum Ad. Kaum Ad terkenal dengan kebijaksanaan mereka dalam seni pembinaan dan dalam seni pertanian mereka. Dan mereka diberikan oleh Allah Ta'ala dengan tubuh badan yang besar, sehingga mereka mampu membina bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan yang kuat, di mana mereka telah menyekutukan Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka bina dengan tangan mereka. Kalau sekiranya pada zaman Nabi Nuh, berhala yang disembah bernama Wudda, Suwa', Yahus, Ya'uq dan Nasra. Manakala kaum Ad menyembah berhala yang dinamakan sebagai Samud. Dan ada juga bernama Hatar. Dan ada juga berhala mereka bernama Saddaq. Satu namanya Saddaq, satu nama Samud, satu nama Hatar. Dan menjadi kebiasaan, berhala-berhala ini asalnya orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang menjadi contoh tauladan. Tetapi cara mereka memuliakan orang-orang soleh itu mula melampau. Daripada mereka membina berhala-berhala sebagai satu ingatan, sebagai satu kenangan, akhirnya iblis dan syaitan mengambil kesempatan kepada generasi yang berikutnya, menyuruh mereka, mempengaruhi mereka untuk menyembah berhala-berhala ini. Begitulah cerita dan begitulah sejarah penyembah berhala. Penyembah berhala bermula daripada golongan
yang mereka muliakan itu asalnya orang soleh. Asalnya orang baik-baik. Yang bernama Suwa, orang soleh. Yaus, orang soleh. Ya'uq, orang soleh. Nas, daripada keturunan Adam yang soleh. Para walinya. Dan demikian juga dalam kaum Ad, yang bernama Hatar, orang soleh. Yang bernama Samud, orang soleh. Yang bernama Saddaq, juga orang soleh. Tapi diberhalakan. Di sini menunjukkan bagaimana Islam mengharamkan pemujaan manusia. Bukan memuja selain daripada Allah. Dibimbangi perkara itu akan diberhalakan. Apapun pujian kita pada manusia jangan melampau. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah kamu daripada sifat melampau dalam agama. Supaya kita tak kena penyakit-penyakit umat dahulu. Jadi sepakat ulama, kabilah Ad merupakan kaum Nabi Allah Hud AS. Yang merupakan kaum-kaum yang terawal. Kewujudan mereka, bahkan mereka ini lebih dahulu daripada Ibrahim AS. Lebih awal. Dan kalau kita lihat Nabi Hud AS ini merupakan salah seorang daripada Nabi berbangsa Arab. Kita baca sejarah para Nabi, ada 5 Nabi berbangsa Arab. Yang pertama ialah Nabi Hud AS berbangsa Arab. Yang kedua ialah Nabi Saleh. Yang ketiga ialah Nabi Shu'aib. Yang keempat Nabi Ismail. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni 5 Nabi berbangsa Arab yang diutuskan kepada kaum Arab. Jadi bila Allah menceritakan kisah Nabi Allah Hud AS yang diutuskan di satu kawasan bernama Ahqaf. Ahqaf ialah kawasan berpasir. Kerana perkataan Ahqaf itu sendiri daripada perkataan Hikfun. Hikfun, ini mufrad dia, jamak dia ialah Ahqaf, iaitu pasir-pasir. Ahqaf kedudukannya ialah dalam negara Yaman. Di mana nanti kita akan jumpa pada juzuk yang ke-26, pada surah yang ke-46, iaitu surah namanya Suratul Ahqaf. Yang menceritakan kisah kaum Nabi Hud juga. Kaum Ad ini, mereka mendiami satu kawasan namanya Ahqaf. Dan Ahqaf ini satu kawasan yang berada dalam negara Yaman. Yang peninggalannya masih wujud. Untuk menunjukkan bagaimana kewujudan mereka. Di mana kita tahu bahawa kaum Ad ini kabilah Arab. Dia kabilah Arab yang tinggal di kawasan utara Hadramaut. Mereka ini diberikan kemewahan, kekayaan, kesihatan tubuh badan dan diberikan kesuburan tanah. Tanah mereka subur, mereka dapat membina bangunan-bangunan yang besar dan mereka dapat menjajah negara-negara lain sehingga tidak ada yang mampu melawan mereka. Dek gagah mereka sehingga mereka pernah berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Fussilat. Mereka kata tak ada orang yang lebih gagah pada kami, kamilah paling gagah sekali. Ketika mana mereka berbangga di hadapan Nabi Hud AS yang mengajak mereka menyembah Allah. Dan kita tahu bahawa Nabi Allah Hud AS, Nabi dan Rasul, bukan merupakan keturunan Nabi Allah Nuh AS daripada anaknya bernama Sam bin Nuh. Dan kabilah Ad juga daripada kabilah anak-anak Sam. Di mana Nabi Allah Hud ini daripada kabilah yang paling mulia dalam kabilah-kabilah tersebut. Menjadi suatu sunnatullah. Bila mana Allah Ta'ala melantik Nabi dan Rasul, Allah akan melantik daripada keturunan paling mulia daripada bangsa itu. Kenapa? Kerana itu cara dakwah. Sebab kalau dilantik Nabi di kalangan kabilah yang bawahan, mereka akan dihina kabilah tadi. Dek perkauman yang kuat. Maka tidak ada Nabi dan Rasul melainkan dilahirkan daripada keturunan yang paling mulia. Supaya tidak ada, kita katakan, pembunuhan karakter. Tidak ada hujahan atas keturunan dan nasab. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Quraisy, daripada keluarga kepimpinan Abdul Muttalib. Dan demikian juga Nabi Allah Hud AS daripada nasab yang mulia, yang dihormati, yang dianggap nasab keturunan yang paling mulia di kalangan mereka, kabilah-kabilah Ad. Ad ni satu kabilah besar, di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di mana yang paling mulia yang menjadi keluarnya Nabi Allah Hud AS. Di mana bila mana mereka menderhaka perintah Allah, maka Allah Ta'ala timpakan musibah dan bala kepada mereka dengan diturunkan bencana kemarau selama 3 tahun betul-betul. Sehingga tidak ada air. Sehingga mati ternakan mereka. Dan kita tahu dalam Al-Quran,
Allah Ta'ala menceritakan bahawa kisah Nabi Hud ini disebut dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Disebut dalam surah Al-A'raf yang kita baca pada malam ini, pada bermula ayat 65. Dan juga disebut dalam surah Hud, ada surah khas, surah Hud. Dan juga dalam surah Asy-Syu'ara, pada 7 tempat diceritakan kisah Nabi Hud AS yang berdakwah dengan kaum yang dianggap paling gagah, paling kuat, paling hebat ketamadunannya dan juga yang panjang umurnya. Mereka jadi kufur, pertama sebab mereka kuat. Yang kedua sebab mereka tak pernah sakit. Yang ketiga kerana panjang umur. Yang keempat kerana mereka kaya. Cukup elemen-elemen untuk mereka kufur pada Allah. Begitu dunia ni, kalau berkumpul pada seorang semua dunia, agak sukar dia menerima akhirat. Sebab dia dah terpesona, dah tertipu. Lah badan sihat, harta banyak, tubuh pun gagah, misalnya. Jawatan pun ada. Ni mudah jadi sombong. Tapi kalau tuan-tuan kita sakit, insya-Allah ingat Tuhan cepat. Kalau sekiranya kita kurang harta, ingat Allah cepat. Kalau sekiranya pangkat tak ada, ini ingat Allah cepat. Jadi ini merupakan godaan dunia. Sebab itu siapa yang berkumpul 4 perkara ini, hati-hati dengan perangkap. Yang tubuh badannya sihat, tubuhnya gagah, sihat dan gagah. Bukan sihat, gagah pula. Hartanya banyak dan jawatannya besar. Maka Allah ceritakan tentang dakwah Nabi Hud AS. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada bangsa Ad diutuskan saudaranya, yakni satu keturunan dengan mereka, Hud AS. Menjadi sunnatullah, Allah tidak melantik Nabi dan Rasul melainkan dari kalangan manusia. Dan dari kalangan bangsa mereka sendiri. Dan lidah bangsa mereka untuk memudahkan dakwah. Supaya mereka tak akan menolak dengan cara mudah. Kami tak faham lah cakap bahasa apa. Ya kita kan senang kalau orang tu bangsa lain. Dia beri arang, saya tak faham bahasa awak. Kan senang. Maka kaum Nabi Hud AS tidak ada hujah mudah untuk menolak kerasulan Nabi Hud. Sebab Nabi Hud itu di kalangan mereka, bercakap bahasa mereka. Dan daripada nasab keturunan mereka yang mulia. Maka Nabi Hud berkata, Qala ya qaum, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Allah Hud AS menyebut prinsip dakwah 2. Sembahlah Allah. Yang beribadat mesti Allah, kepada Allah. Kerana mereka menyembah patung dan berhala. Patung berhala. Yang kedua, iaitu tauhid. Tauhid dalam jiwa. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. I'tiqad. Dari sudut ibadat, tidak boleh menyembah melainkan Allah. Dari sudut i'tiqad, akidah, bahawa tidak meyakini melainkan Allah yang esa. Kemudian yang ketiga disebut, afala tattaqun. Tidakkah kamu takut pada Allah? Perkataan afala tattaqun, tidakkah kamu mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Tidakkah kamu lihat kebesaran Allah untuk kamu merasa kerdil? Tidakkah kamu melihat nikmat Allah yang banyak untuk kamu rasa malu? Tidakkah kamu lihat dengan umur yang terbatas supaya kamu mengetahui adanya kematian? Qala al-mala'u alladhina kafaru. Maka berkatalah pemimpin di kalangan yang kafir. Saudara, kalau kita sebelum ini kita baca kisah Nabi Nuh AS. Dalam kisah Nabi Nuh, Allah Ta'ala cerita yang menentang Nabi Nuh juga pemimpin. Tapi Allah menyebut, Qala al-mala'u alladhina min qawmihi. Berkata pemimpin di kalangan kaumnya. Dia tak sebut berkata pemimpin di kalangan orang yang kafir. Kenapa? Kerana pemimpin zaman Nabi Nuh semuanya kafir. Semua kafir. Manakala pemimpin di kalangan Nabi Hud ada sebahagian beriman. Sebab itu Allah sebut, Qala al-mala'u alladhina kafaru. Dan berkata pemimpin di kalangan yang kafir itu. Yang beriman di kalangan mereka disebut oleh ulama' antaranya ialah Mirsad bin Sa'ad. Yang Islam secara sembunyi. Dan di antaranya ialah ada seorang lagi yang beriman secara sembunyi namanya Qay bin Anzin. 2 orang ni pemimpin besar, mereka menyembunyikan Islam. Mereka tak beritahu. Kerana kebanyakan kaumnya kufur. Maka Nabi Allah Hud diikuti oleh orang-orang bawahan yang sentiasa ditindas. Tetapi sebahagian pemimpin yang jujur, yang baik, yang beriman kepada Nabi Allah Hud AS bersama Nabi Hud, tetapi mereka menyembunyikan iman mereka. Ini menunjukkan bahawa memang di kalangan manusia ada orang ke depan, ada orang yang tersembunyi. Maka ini sunnatullah juga. Kerana yang menyembunyikan iman ini kita tak boleh kata penakut.
oh ni penakut lah ni. Tak, dia ada hikmah dia. Hatta di zaman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib juga menyembunyikan iman. Kali itu dalam peperangan Badar, Rasulullah kata jangan bunuh Abbas. Jangan bunuh Abbas. Sebab dia Islam tanpa diketahui oleh kaumnya. Dan sebagainya lain yang juga Islam tanpa diketahui. Jadi yang tak zahirkan iman bukanlah makna penakut. Tapi setiap orang dengan kadar kemampuan mereka. Kadar kemampuan. Kita tak ada kata dia tu bantuk penakut tu. Kata ini meremehkan orang. Nilai iman itu tinggi untuk kita tuduh seseorang dengan sembarangan. Oleh sebab itu setiap orang beriman, dia ada nilai takwanya sendiri. Yang mungkin berbeza dan naik turunnya mungkin berada pada tempat yang berlainan. Ada orang tempat ni mungkin ditakut zahirkan, tapi tempat tertentu dia berani zahirkan. Dan dia lebih berani pada orang lain. Supaya kita menghormati nilai iman. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah pemimpin yang kafir di kalangan mereka. Inna, sesungguhnya kami, lanaraka, melihat kamu wahai Hud, fi safahatin, dalam kebodohan. Wa inna, dan kami, lanadhunnuka, meyakini kamu ini minal kadhibin, pendusta dan pembohong. Lihat, dua gelaran ini sinonim dikatakan kepada semua nabi-nabi yang diutuskan. Bodoh, bohong. Bodoh, bohong. Kata ini hujah mudah, kata bodoh. Kita tak perlu, kata orang kalau menuduh ni, dia tak perlu buat kajian apa-apa. Bodoh dia tu. Bohong dia tu. Tanpa dia meneliti apa yang disebut oleh Nabi Hud. Sedangkan Nabi Hud ini keturunannya mulia. Sedangkan mereka tahu, bodoh bukan menjadi sikap bangsa bertamadun. Bangsa tamadun tak disebut sebagai bangsa yang bodoh. Dan mereka tahu bohong dicela oleh semua manusia. Bohong dicela. Sebab itu kata Nabi SAW, qad yakunul mu'min jabanan wa qad yakunu bakhilan wa la yakunu kaziban. Orang beriman yang sebenar barangkali ada waktu dan kadang-kadang penakut. Ada waktu dan kadang-kadang dia ini kedekut. Tetapi orang beriman tidak akan berbohong. Apatah lagi Nabi. Jadi tuduhan bohong itu satu tuduhan saja, letak je. Agak-agak tuduhan apa untuk menjauhkan orang daripada manusia? Bodoh, bohong. Dia bodoh, tak boleh ambil akalnya. Bohong, tak boleh pegang perkataan dia. Dan bila tuduhan itu tuduhan yang simple begitu, Nabi Allah Hud juga jawab simple. Qala ya qaum, wahai kaumku, laisa bi safaha, aku tak bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin, aku rasul daripada Tuhan sekalian alam yang mengutuskanku. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kamu risalati rabbi, perintah-perintah Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini tak paksa kamu, aku nasihatkan. Menjadi sinonim dakwah tak ada paksaan. Sebab itu disebut nasihat. Nasihat dengan makna pertama, bila kita sebut nasihat tak ada paksaan dalam menerima atau menolak nasihat. Satu. Yang kedua, nasihat kerana kita inginkan kebaikan pada orang tu. Yang ketiga, nasihat menandakan kita sayang orang tu. Jadi, kalaupun kita tak wajib menerima nasihat secara asas, namun kalau kita mengetahui benda tu datang daripada orang yang menyayangi kita, dan orang yang inginkan kebaikan kepada kita, kenapa kita tolak? Kenapa ditolak? Logiknya tak boleh tolak. Kalau nasihat tu datang daripada orang sayang pada kita, dan nasihat itu datang untuk beri kebaikan kepada kita, mengapa menolak? Dan sikap orang beri nasihat, dia tak akan berhenti sehingga nasihatnya diikuti. Walaupun dalam Islam, semenjak zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, asas paksaan tidak ada dalam agama. La ikrah fid din, tiada paksaan dalam agama. Tetapi menasihat itu menjadi satu tunggal. Dan nasihat ni dia tak ada limit, dia tak ada tempoh. Saya cuma nasihat awak setahun, 2 tahun. Nasihat ketika mana ditolak, dinasihati lagi sampai diterima. Kerana barangkali hujah kita belum kuat, belum cukup, dan barangkali waktunya belum sesuai. Bila nasihat itu kena pada waktunya, maka dapatlah hidayah. Sebab itu kita tak boleh berhenti beri nasihat. Mungkin waktu kita beri nasihat masa ni, dia belum dapat hidayah dia. Tapi waktu kita beri nasihat yang memang waktu dapat nasihat, maka berguna bagi dia. Itu dalam Islam, nasihat ini tak boleh berhenti. Si ibu, bagaimana dia bernama ibu, dia akan menasihati anaknya. Kita orang Islam, bagaimana kita ni orang Islam, ini saudara kita, kita akan kekal menasihati. Bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita akan nasihati. Kemudian kata Nabi Allah Hud AS, awa ajibtum, apakah kamu hairan, anja'akum dzikrum min rabbikum, datangnya peringatan Allah, datangnya
perintah daripada Tuhan kamu ala rajulin minkum, di kalangan kamu sendiri, liunzirakum, bagi memberi peringatan pada kamu. Baik, Nabi Nuh juga cakap begitu, Nabi Hud juga cakap begitu, dan semua Nabi cakap begitu. Untuk memberitahu adanya Rasul di kalangan manusia. Dan ini juga sebagai satu tamparan kepada musyrik Mekah yang minta, kenapa tak turun malaikat jadi Nabi? Kenapa tak turun bukan manusia jadi Nabi? Semenjak zaman berzaman Nabi-Nabi itu memang manusia. Dan hujah kamu wahai orang Mekah, dan wahai penyembah berhala, sama je sepanjang zaman. Seringkali berkata, kenapa Rasul itu mesti manusia? Kenapa? Dan merasa hairan. Walau tidak rasa aneh dan pelik. Semenjak awal manusia diturunkan ialah Nabi dan Rasul Adam AS. Dan Nabi-Nabi yang lain yang diutuskan sepanjang zaman. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allah, kata Nabi Hud. Ija'alakum, ketika Allah telah memberi nikmat kepada kamu. Khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Kamu menjadi pemimpin-pemimpin selepas kaum Nabi Nuh. Berarti kaum Ad, mereka tahu sejarah moyang mereka Nuh AS. Mereka tahu. Ceritanya sama. Menyembah berhala lalu dibinasakan. Dan selepas Nabi Allah Nuh terselamat dalam bahtera, maka keturunan Nabi Nuh yang paling hebat sekali ialah kaum Ad. Dia beri nikmat yang macam-macam. Yang saya dah sebut 4 nikmat. Tubuh badan yang kuat, fizikal yang kuat, kesihatan yang hebat, harta, dan juga diberikan kepadanya kerajaan yang besar. Sehingga mereka menguasai semua kawasan. Tak ada orang lawan mereka. Bahkan mereka membina bandar Ahqaf dengan hebat. Mereka gambarkan inilah syurga yang kami nak buat. Maka dikorek dalam-dalam, dibina bangunan tinggi-tinggi yang begitu hebat, dibuat aliran air yang hebat. Artinya tak pernah ada tamadun manusia yang membina binaan sebesar mereka. Dengan tubuh badan mereka, fizikal yang kuat. Kecerdikan mereka. Di bidang pertanian dan bidang pembinaan. Dan kesihatan tubuh badan mereka tak adalah demam ke, wabak ke, tak ada. Ini negara yang hygiene, negara yang segar, orang-orang yang sihat. Dan kata Allah, melalui pesan Nabi Hud, wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah jadikan fizikal kamu lebih kuat lagi pada yang lain. Artinya mereka ni ada fizikal khas. Gagah besar. Macam contoh, kita kat dunia ni, kita tengok kata-kata orang Asia, 6 kaki ke bawah. Tapi bila ke Afrika, dia ada satu negara di Afrika, produk dia mengeluarkan manusia-manusia tertinggi di dunia. Yang rata-rata 6.3 ke atas. Perempuan, laki-laki. Tinggi. Yang ada tempat yang memang Allah jadikan bangsa tinggi-tinggi. Ni geng-geng Afrika ni. Dia jenis ramping, dia jenis tinggi. Ni semua boleh main bola keranjang. Dia produk Allah jadikan. Ada tempat yang terkenal dengan warna kulit putihnya. Ada yang terkenal dengan hitamnya. Ada yang terkenal dengan warna sekian-sekian. Setiap tempat dia ada keistimewaan secara fizikal. Ada yang ni, perempuan paling lawa sekali. Mereka kaji ni. Negara mana perempuan paling lawa? Saya tak boleh beritahu, takut tuan-tuan pergi. Dia cukup duduk kat Malaysia aja. Tapi Malaysia nombor 25. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Malaysia nombor 25. Itu tak masuk isi kita nombor 1. Ni cerita average negara. Mereka buat kajian. Negara ni keluarkan perempuan lawa di dunia. Ni lelaki lawa di dunia. Dan demikian Allah jadikan kaum Ad ini bangsa yang paling gagah di dunia. Sebab itu Allah sebut sini, wazadakum fil khalqi bastah. Allah tambah lagi pada ciptaan tubuh badan kamu bastah. Kekuatan, kesihatan, imun yang kuat. Fadhkuru ala Allah. Kerana itu ingatlah nikmat Allah. La'allakum tuflihun. Supaya kamu berjaya. Kejayaan kita bila kita bersyukur pada Allah. Sekalipun kita diberikan segala elemen-elemen kejayaan, namun kita tidak bersyukur dengan Allah, kita akan binasa akhirnya. Kalau kita diberi dengan semua sifat-sifat champion, sifat-sifat juara, namun kita tidak bersyukur, akhir akan kalah. Inilah yang berlaku kepada kaum Ad. Mereka diberikan sifat-sifat champion, sifat-sifat untuk menjadi juara. Namun kerana mereka tidak ingat nikmat Allah, Allah binasakan seluruh mereka dan keturunan mereka. Lalu kaum Ad dengan sombong menjawab, ajitana, kamu datang kepada kami, lina'budallah, nak suruh kami sembah Allah wahdahu yang esa, wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan kami nak tinggalkan apa yang kami pegang daripada nenek moyang kami. Fa'tina, kami tak akan berbuat demikian. Fa'tina, datangkan kepada kami. Bima ta'iduna, azab yang kamu janjikan tu.
Sedangkan Nabi Allah Hud kata, ingat tak, kaum Nabi Nuh dibinasakan. Sebab mereka derhaka pada Allah. Kita manusia bila sejarah tu lama, mereka cepat lupa. Tuan-tuan tengok orang kalau susah kemudian senang. Sejarah dia susah tu baru lagi. Mereka pun cepat lupa dulu asal susah. Sombong macam. Orang yang dulu marahin macam kita. Kemudian diundi menjadi wakil rakyat, kemudian jadi menteri. Pada sejarah mereka daripada rakyat biasa jadi menteri tu taklah jauh sangat 4 tahun. Tapi dah sombong dah. Setengah mereka. Bayangkan sejarah sesingkat itu pun manusia boleh lupa. Asal usul mereka. Ini kan pula sejarah yang jauh. Nabi Nuh dengan kaum Ad ini. Yang juga melibatkan ratusan tahun. Sebab itu Nabi Allah Hud ingatkan mereka. Ingat dulu. Dibinasakan. Lalu mereka mencabar. Mereka ingat benda tu takkan berulang. Sentiasa manusia berfikir bencana besar ni cuma berlaku sekali dalam hidup mereka. Manusia kebanyakan berfikir begitu. Yang bankrupt berfikir bankrupt cuma sekali. Lepas tu saya naik takkan turun lagi. Sebab saya dah bersiap siaga. Yang banjir besar, lepas tu mereka kata tak akan lagi banjir besar. Kalau berlaku pun kami dah bersedia. Begitu manusia sebahagian mereka berfikir cara kebodohan mereka. Lalu mereka menyangka apa yang menimpa kaum Nabi Nuh tak akan berlaku pada mereka. Akhirnya mereka kata, Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Bawa azab Allah. Kami nak azab Allah. Kalau betul kamu Nabi lah. Padahal, kalau mereka berkata, kalau benar kamu bawa Nabi Hud, biarkan Allah beri hidayah pada kami. Itu kan lebih baik. Tapi mereka cabar azab. Lalu kata Nabi Allah Hud bila dicabar, Qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Ya, akan berlaku nanti. Azab daripada Tuhan kamu bersifat rijsun, penghinaan, wa ghadab dan kemurkaan. Azab tadi akan menjadikan kamu sehina-hina bangsa. Dan akan menunjukkan betapa besarnya kemurkaan Allah Ta'ala pada kamu, dihukum di dunia dan tidak dikurangkan azab kamu di akhirat. Bila Allah murka, Allah hukum satu kaum di dunia dan Allah tidak kurangkan azabnya di akhirat. Tapi kalau Allah tak murka, Allah turunkan azab di dunia dan Allah Ta'ala bebaskan di akhirat. Macam kita sakit, demam, wabak, itu cuma hukuman dunia, akhirat kita dapat pahala. Itu bila Allah redha pada kita. Tetapi bila Allah murka, Allah turunkan azab di dunia, kemudian akhirat kelak azabnya tidak dikurangkan bahkan lebih besar. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu baru azab di dunia. Nanti azab di akhirat lebih besar kalau kamu mengetahui. Itu maksud ghadab, Tuhan marah. Atujadilunani wahai kaumku. Apakah kamu nak lawan aku? Nak berdebat dengan aku tanpa ilmu? Fi asma'in, pada nama-nama Tuhan kamu. Samaitumuha antum wa aba'ukum. Yang nama-nama Tuhan ini kamu yang namakan. Mana zallallahu biha min sultan? Tak ada satu pun dalil hujah yang menyatakan Allah yang menyebut nama-nama mereka. Tuan-tuan, nama-nama Allah. Bukan kita yang namakan nama Allah. Allah yang menamakan diri di sini. Kita ni tak boleh menamakan Allah. Sebab nama Allah bersifat tauqifi. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua ini, nama-nama Allah ini, Allah yang menamakan dirinya. Huwar Rahman. Allah namakan. Wa huwal azizul hakim. Allah itu aziz lagi hakim. Kita tak boleh bagi nama bagi Allah. Kita tak layak. Kita layak bagi nama anak kita je. Itu pun kadang-kadang tak layak juga. Kena suruh ustaz bagi nama. Masakan kita nak bagi nama pada Tuhan pula? Tak boleh. Sebab itu Nabi Allah kata, ni nama-nama berhala yang kamu sembah, yang kamu kata Tuhan, kamu ambil mana nama ni? Melainkan kamu yang reka dan nenek moyang kamu reka. Allah tidak pernah turunkannya. Jadi sini dalil yang kuat bahawa nama Allah tak boleh kita reka. Nama Allah ini bersifat tauqifi. Kemudian kata Nabi Allah Hud, fantaziru, baik, tunggu kamu semua. Inni ma'akum minal muntazirin. Aku juga menunggu azab yang menimpa kamu. Fa'anjainahu. Lalu Allah turunkan azab dan Allah selamatkan Nabi Hud. Walladzina ma'ahu, dan yang beriman di kalangannya. Birahmatin minna, dengan rahmat kami. Wa qata'na, dan kami hapuskan dabiral ladzina kadzabu, keturunan orang-orang kafir yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wa ma kanu mu'minin, dan kerana mereka tidak beriman. Allah Ta'ala bukan sekadar musnahkan kaum Ad, keturunan mereka, yakni tak ada lagi keturunan kafir di kalangan mereka. Yang ada cuma keturunan yang beriman, yang bersama dengan Nabi Hud AS. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka dengan azab yang berupa angin sejuk, angin kencang, puting beliung yang sejuk, yang menjadikan mereka mati tersungkur,
bagaikan tunggul-tunggul pokok ataupun bagaikan tunggul-tunggul pokok ataupun tunggul-tunggul pokok kurma. Selama yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran selama 7 malam 8 hari. Berturut-turut husuman. Kata Allah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa amma 'ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum 'Ad, kami binasakan mereka dengan angin kencang yang sejuk yang kami timpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari secara berturut-turut. Dan engkau melihat, wahai Muhammad, ketika itu mereka ini mati tersungkur bagaikan tunggul-tunggul pokok yang kosong, yang reput. Habis tersungkur, jatuh mati. Dengan ribut yang kuat, yang sejuk, yang menikam sampai ke tulang mereka, lalu semua mati. Dan tidak meninggalkan keturunan yang kafir. Dan sejarah ataupun bagaimana balik ini berlaku, bila mereka tidak mendapat hujan selama 3 tahun, mereka tak tahu cara nak buat apa. Dan Nabi Allah Hud juga menjanjikan bahawa nanti Allah Ta'ala akan turunkan bala kepada kamu. Kamu akan lihat tanda-tanda. Sehingga dia utuskan, sehingga mereka nampak satu awan hitam yang gelap. Mereka menyangka awan ini membawa hujan, lalu mereka berkata, hadza aridun mumtiruna. Ini awan dah nak turun hujan. Apalah Nabi Hud cakap bohong. 3 tahun mereka kemarau, langsung tidak menjadikan mereka rendah diri. Baru nampak tanda-tanda nikmat. Belum nikmat, tanda. Nampak awan hitam yang pekat gelap. Mereka sangka awan ini mengandung air yang banyak. Rupanya dia mengandung azab. Mengandung kemusnahan mereka. Awan itu mengeluarkan angin yang kencang. Lalu membinasakan mereka. Bukan awan kandung air, tapi mengandung angin kencang yang kuat. Lalu menghancurkan semua mereka, melainkan di kalangan orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang diselamatkan oleh Allah SWT, dan ada kisah yang menarik tentang bagaimana tempoh, bagaimana ikhtiar mereka untuk mengelakkan bala ini berlaku dengan memilih 70 orang yang hebat pergi ke Mekah untuk berdoa waktu itu. Dan disambut oleh kabilah yang dikenali sebagai kabilah Amalik, kabilah Gergasi yang dipimpin oleh Muawiyah bin Bakar pada waktu itu. Mekah waktu itu Kaabah belum ada. Tapak Mekah dah ada. Dan mereka tinggal sekelilingnya, sebahagian bangsa. Sebelum mereka ini juga berhijrah meninggalkannya, sehinggalah Nabi Allah Ibrahim kembali menghidupkannya. Jadi waktu mereka ke Mekah, mereka disambut oleh pemimpin Mekah ketika itu, dan dijamu, di majlis tari, menari, minum arak dan sebagainya, yang diikuti oleh 2 orang yang beriman di kalangan mereka. Lalu ketika mana mereka berkata kita nak ke Mekah untuk kita berdoa, tiba-tiba yang beriman di kalangan mereka berkata, iaitu Mirsad bin Sa'ad, demi Allah, kamu tidak mungkin dapat dilepaskan daripada musibah ini dengan doa kamu, tetapi kamu mungkin akan dilepaskan musibah ini dengan kamu mentaati Nabi kamu. Ni Nabi Hud. Lalu kaumnya baru tahu Islam kamu rupanya. Akhirnya dipenjarakan. Ni jangan bagi ikut kami ke Mekah. Mereka Amalik berada di luar Mekah. Mereka akan ke Mekah, tapak Mekah yang waktu itu belum ada Kaabah. Tapi mereka meyakini tempat itu mustajab doa. Untuk mereka berdoa, akhirnya selepas mereka berdoa, datang awan. Awan tadi berupa berwarna putih, merah dan hitam. Kemudian terdengar suara di langit berkata kepada pemimpin mereka bernama Qai, wahai Qai, pilih awan mana kamu nak. Maka dipilih awan hitam dengan menyangka banyak air. Rupa-rupanya ialah azab, kesengsaraan, kemusnahan, kehancuran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.